Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tambil khair amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik. Semua sihat nah? Bagus. Alhamdulillah. Sakit cari ubat. Faslun kita sambung sebab hari itu kita baca sikit, kita ulang balik. Muka surat 151 nah. 151. Faslun, tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan perempuan yang kafirah. Saya dah hurai dah minggu lepas ya, saya dah hurai yang ni. Melainkan kitabiyah, sama ada zimmiyah atau harbiyah pun saya dah ulas dah minggu lepas ya. Maka halal nikahnya serta makruh. Boleh nikah dengan ahli kitab tapi makruh. Bermula kitabiyah itu Yahudiyah atau Nasraniyah. Dia nak cerita kepada kita, saya dah sentuh sedikit minggu lepas saya rasa, tentang apakah maksud ahli kitab, iaitu mereka yang terdiri pada mereka yang beragama Yahudi dan juga agama Nasrani. Yahudi ini agama Nabi Musa AS dan Nasrani agama Nabi Isa AS. Kenapa mereka dinamakan ahli kitab? Kerana mereka menerima kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana umat Islam terima Al-Quran. Jadi kaum Yahudi mereka terima Taurat, Nasrani mereka terima Injil. Sebab itu dikenali sebagai ahli kitab, mana ahli yang beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Okay. Baik, dia jelaskan lagi di situ supaya kita dapat faham. Bermula syarat halal nikah kitabiyah pada Israiliyah, yakni yang dibangsakan dia kepada Israel, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Okey, saya dah cerita hari itu, saya buat rajah kat sini. Pecahan mula ahli kitab daripada Yahudi dan Nasrani itu ialah daripada cabang keturunan Bani Israel. Siapa dia? Iaitu keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi daripada Nabi Yaqub, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Ilasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Tapan Isa habis Nabi daripada keturunan Bani Israel, baru main Nabi Muhammad keturunan Arab Quraisy. Jadi banyak Nabi daripada Nabi Yaqub sampai kepada Nabi Isa, terlalu ramai Rasulullah di kalangan Bani Israel. Nampak tuan-tuan maknanya degil tak degil macam tu lah. Habis turun Nabi lain, ajak, tak ada apa. Turun pula Nabi lain, habis turun sampai ke tahap tu. Jadi yang beriman tu tak ramai. Sampai Allah tukar pula kepada bangsa Arab, yang akhirnya lahirlah Nabi kita Muhammad SAW, Khatamun Nubuwah, iaitu Rasulullah yang
pengakhir ataupun kita kata rasul yang terakhir untuk mengajar ataupun mengembangkan syiar Islam. Baik, yakni yang dibahasakan dia kepada Israel iaitu Nabi Yaqub bahawa tiada diketahuikan masuk oleh awal bapa-bapaknya pada agama itu kemudian daripada bangkit Nabi yang menasahkan agamanya, iaitu bangkit Nabi Isa atau Nabi kita. Baik, sampai situ ya. Kita hurai. Jadi dia kata yang masuk ahli kitab keturunan Bani Israel ini iaitu mereka yang awal-awal bapa-bapaknya pada agama, yang masuk, yang beriman dengan agama kitab Taurat yang asal sebelum dibangkitkan Nabi yang kemudian yang menasahkan agama tersebut. Maknanya kalau Nabi Musa kitab Taurat, jadi yang beriman kitab Taurat sebelum bangkitnya Nabi Isa. Okey, itu yang masukkan sebelum ayat bahasa kita sebelum Nabi bangkit lah, tapi dalam kitab ni kemudian dia guna perkataan kemudian bangkitnya Nabi yang menasahkan, yang membatalkan ajaran tersebut. Macam Islam, bila Islam datang maka ajaran-ajaran lain sudah tidak diiktiraf. Okey, dah tak terpakai, pakai Islam je. Cuma ada kelonggaran dalam ahli kitab yang masih beriman dengan kitab Taurat yang asal, yang masih beriman dengan kitab Injil yang asal, yang belum ada perubahan. Sekarang dah ubah beda, tak ada apa sekarang ya. Masih ada segelintir yang masih lagi beriman, maka inilah ahli kitab. Nah, itu dimasukkan di sini. Dan syaratnya pada yang lain daripada Israiliyah bahawa diketahuikan masuk oleh awal bapa-bapaknya pada agama itu dahulu daripada bangkit Nabi yang menasahkan agamanya. Jika sudah ditukar hukumnya sekalipun, jika ia jauhkan daripada yang ditukarnya itu. Baik, jadi dia beriman dengan kitab Taurat keturunan, bapa dia, cucu, anak cucu, sampai kitab tu dah diubah suai dan dia masih tak beriman dengan kitab yang diubah suai, dia masih istiqamah dengan kitab lama dia, maka yang ni dikira ahli kitab yang boleh kita nikah. Nah, maksudnya dia tak akan tukar, dia istiqamah dengan kitab Taurat tersebut, dia istiqamah dengan kitab Injil tersebut. Ini bawa ahli kitab, bukan senang ya. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi tuan-tuan, dalam bukunya kalau kita tengok dalam kitab Majmu'ul Fatawal Mu'asirah, kumpulan fatwa-fatwa kontemporari ataupun fatwa semasa, mu'asirah ni bahasa Arab, semasa. Jadi Dr. Qaradawi dia sebut beberapa syarat kalau kita nak menikah dengan ahli kitab. Pertama, semua ulama menyebut ahli kitab yang berada di Palestin, Israel, haram berkahwin dengan mereka atas dasar mereka menjajah bumi Palestin. Jadi yang ahli kitab lain pada duduk Palestin itu boleh. Itu perkara pertama kena ingat. Yang kedua, kata Yusuf Qaradawi, mereka yang masih istiqamah dengan kitab-kitab lama, yang beramal, yang faham, maksudnya yang beriktikad bahawa Allah itu esa. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, sama macam kita punya ajaran lah. Okey, dia masih beriman, itu boleh. Yang ketiga, yang taat kepada pemerintah Islam atau pemerintah yang memerintah negara dia. Itu syarat yang Dr. Qaradawi sebut. Cuma dalam kesimpulan, bila saya rujuk pandangan mufti-mufti, mereka buat rumusan kesimpulan, kata mereka tak sahlah kahwinlah wanita muslimah, sebab wanita muslimah terlalu ramai. Di Malaysia saja data terkini 18, 18 data 2022, satu hero 18 heroin. Macam duk lah ni enggak? Campak saya 1, 2, 3, 4, 5.
Tuan-tuan lah. Jadi kesimpulan ulama sebut, tak payahlah carilah wanita muslimah. Ramai. Nak buat macam mana? Akhir zaman. Jadi bila kita lihat soal pernikahan, kita dah bicarakan hari itu, dia tidak dapat lari daripada qada dan qadar Allah. Ni tuan-tuan kena ingat. Maknanya orang tertua sebut ajal, maut, jodoh, rezeki di tangan Tuhan. Itulah takdir. Kena faham bergelak qada dan qadar Tuhan ni. Jangan kita mengharapkan, kadang-kadang kalau kita lihat dalam konteks hari ini, ya, tidak semestinya pasangan yang bercinta itu dia akan berkahwin dengan orang yang dia sedang bercinta. Kadang-kadang takdir Tuhan meletakkan sebaliknya. Okey, fadhal. Sebab itu takdir Tuhan. Jadi jangan lawan takdir Tuhan. Kebiasaannya pahit di awal akan manis di hujung. Itu kalau takdir Tuhan. Banyak berlaku kan. Tuan-tuan tengok contoh. Selalu buat contoh filem P.Ramlee. Hari ni buat contoh filem Hindustan. Kajol dengan Syahrukh bercinta lama. Mereka berkenan lama. Tapi takdir Tuhan, jodoh mereka tak ada. Kajol kahwin dengan Ajay. Ajay ke Sanjay? Syahrukh Khan kahwin. Saya tak kasi nak ulas zaman tuan-tuan, sebab zaman tuan-tuan Ramindra, Hema Malini, Jatindra, Rekha, saya tak erti. Itu bukan zaman saya. Zaman saya zaman-zaman 90-an. Maka saya kenal artis zaman tu saja. Nak contoh pergi mudah faham. Maknanya takdir. Bila Allah tak takdirkan, hang tak sah lagu mana, dia tidak akan berlaku. Nampak ni takdir. Cuma dalam ilmu akidah kita diajak dalam konsep ilmu akidah disebut la yuradul qada illa bidu'a. Jadi qada Tuhan ni dia tidak akan berubah kecuali dengan berdoa. Sebab itulah kena sentiasa berdoa. Kadang-kadang Allah takdirkan begini, bila kita berdoa Allah alihkan. Nampak tak? Itu pentingnya doa. So jangan putus asa daripada kita berdoa. Berdoalah. Baik. Sedang balik yang juga ni, yang Ustaz Qadawi tulis apa tu? Syahrukh. Yang pertama kata dia tidak, dia kata la yubahu, maknanya tak boleh lah berkahwin dengan ahli kitab yang di Palestin, Yahudi di Palestin, kerana alasannya kerana mereka telah menjajah tanah Palestin. Jadi kalau nak kahwin kena ambil ahli kitab daripada luar, daripada negara Palestin. Yang kedua, yang masih beriman dengan syariat Allah, maksudnya yang kitab asal Taurat dan kitab asal Injil. Yang asal, yang baca bunyi macam baca Quran tu, itu sebiji-sebiji tu, dia akhirnya sadaqallahul azim. Sama. Itu yang betul-betul ni. Ada. Boleh tengok YouTube, buka bacaan Injil lama. So dia ada budak baca macam kita mengaji Taranum, sebiji macam tu. Cuma bahasa tu dia ada Ibrani, dia bahasa-bahasa yang campur sikit. Ya. Yang ketiga, yang mentaati pemerintahan di negara tersebut, maksud dia tak berlawan, bukan jenis jahat lah. Okey, ini antara syarat yang Dr. Yusuf Qadawi letakkan dalam fatwa beliau. Jadi kita pakai yang latest yang dia punya lah. Mana kalau ahli kitab memenuhi syarat ni boleh kahwin. Tapi saya katakan tadi lah, kesimpulan daripada banyak fatwa yang saya rujuk, ambillah wanita muslimah, sebab masih ramai. Okey, baik, sambung kita. Dan adalah kitabiah itu seperti hukum perempuan yang muslimah pada nafkah. Bila kita menikah dengan mereka, dia punya hukum sama macam wanita muslimah biasa. Dari sudut nafkah, maksudnya ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Macam biasa.
macam kita dia ikut kelas kursus perkahwinan. Ya. Seperti hukum perempuan yang muslimah pada nafkah dan kiswah. Kiswah pakaian. Ya. Kiswah pakaian bahasa Arab. Malabis pakaian, dia banyak Arab ni dia dia punya perkataan kadang-kadang banyak makna dia. Banyak perkataan dia satu makna. Jadi hukumnya sama seperti muslimah pada nafkah dan kiswah dan giliran dan talak. Maknanya sama dari sudut giliran, sama macam orang Islam kahwin. Tak ada perubahan apa-apa. Okey? Sama aja. Sebab dia pun faham syariat. Okey. Dan maka harus bagi suaminya. Sini bila saya rujuk kita baca hak itu, kita baca mengerah, rupanya menguruskan dia. Bila huruf kaf, kata dasar kaf dalam ejaan Jawi, ni kita kena tengok Jawi lama. Bila kita kata perkataan kalau keras, mengeraskan, dia jadi K ni akan jadi NGE. Betul? Patut dekat sekejap. Berbeza dengan perkataan kurus dan urus. Kalau mengurus, dia balik kepada alif waw. Mengurus dia jadi dia tak sama. Mengkuruskan dia dengan mengurus lain. Okay. Jadi balik pada Jawi lama tadi, bila perkataan lama dia tulis kaf rosin. Jadi bila kaf rosin, kita baca banyak pattern, banyak lahjah. Keras pun dia, kurus pun dia, keris pun dia. So bila bab pendidikan suami dengan isteri, urus, mengurus. Jadi kurus bukan masuk kurus ini, urus, mengurus. Ini sebab Jawi lama ni tuan-tuan memang pening. Macam ni Jawi lama. Kita baca Jawi baru bom, rupanya bumi. Diharuskan ke atas kamu berjalan di atas muka bom, rupanya muka bumi. Jadi dia begitu Jawi lama. Betul. Macam saya selalu buat contoh keladi yang keldai kan. Dulu kaf, lam dan ya. Keldai yang bestnya kita fiqh, diharamkan makan keladi. Rupanya keldai. Ini perbezaan. Sebab tu pihak DBP, sebab saya mengajar Jawi lama, pihak DBP bila lihat benda ni, dia ubah, dia wujudkan Jawi baru. Lalu dia letakkan kataan alif. Nampak keldai. Tidak pening ustaz-ustaz muda balik Azhar baca kitab lama, tak faham Jawi, dia pun heran, pasal apa haram makan keladi pula. Keladi boleh makan, setahu saya dah tahu, rupanya keldai. Begitu. Tak boleh. Keldai. Keldai setahu saya tak boleh dah. Keldai boleh ke? Kuda boleh. Sebab apa dia tak boleh? Saya pun tak ni, kena rujuk. Boleh jadi alasan tu tepat.
Dia sebenarnya tak boleh makan dengan sebab bidalan kepada binatang tersebut. Kalau kita kata bodoh macam lembu, tak boleh makan lembu, jenuh lagu tu. Ni korban dekat ni. Maka harus bagi suaminya menguruskan dia mandi daripada hadas akbar, hadas besar, ajak mandilah, ya, seperti haid dan janabah, dan dimaafkan ketiadaan niat daripadanya kerana darurah, seperti hukum perempuan yang muslimah yang gila. Baik, jadi maknanya ahli kitab tadi dalam konteks mandi wajib, mungkin syariat Taurat, syariat Injil hanya ada mandi wajib melibatkan janabah, persubuhan. Mungkin tak ada di situ mandi wajib melibatkan haid, mandi wajib melibatkan nifas. Jadi mandi wajib melibatkan wiladah, mandi beranak. Jadi kemungkinan benda ni dalam Islam ada. Maka suami tadi yang bab ni dia kena ajak bini dia. Tak erti niat pun tak apalah, janji tahu mandi ataupun faham ini mandi untuk ini. Nawaitul ghusla 'anil haidhi, lafaz nawaitul ghusla 'anil janabati, nawaitul ghusla 'anil miladati. Jadi maknanya ada niat-niat yang tertentu bagi kaum wanita yang fiqhul munakahat. Mungkin orang muslimat boleh tanya ustazah lah bab macam ni, ya. Tapi laki suami kena ambil tahu. Sebab kadang-kadang ada suami yang tak tahu, kering darah beranak, tak tahu bila, tak tahu, jadi payah. Jadi kena faham darah haid, darah nifas dan sebagainya bagi kaum wanita. Okey. Jadi perempuan nak lebih detail kena rujuk dengan ustazah lah. Nak rujuk dengan saya tak apa nak boleh, tak sesuai dari sudut perbahasan, kerana ia melibatkan jantina yang berbeza. Okey, mengaji semua pakat mengaji lah. Baik. Dan harus baginya menguruskan dia atas bersuci dengan membasuh yang cemar-cemar daripada najis. Ni bab taharah kita mengaji awal dulu gini. Umpamanya, dan menegahkan makan yang keji-keji seperti babi dan bawang dan sesuatu yang memabukkan. Baik, sabar. Yang Nabi sebut dalam hadis, bawang itu, perkataan bawang memang Nabi sebutlah al-basalu tu, ya. Maka ulama fiqh mengkiaskan semua jenis makanan atau makanan lah yang jenis bau yang boleh mengganggu ketenteraman awam, maka hukumnya makruh. Jadi yang seumpama dengannya, kalau kita katakan bawang tadi, petai, genuak, jerin, ni yakut, iaitu pewangi tandas yang terbaik lah. Pewangi tandas. Jadi kita tak tahulah, saya sendiri kalau di sini kurang, pergi balik kampung bedai tak kira. Di sini tak, susah sebab kita berkomunikasi dengan ramai orang. Jadi kalau nak berkomunikasi tentang makan petai, so kena pakai mask. Okay. Jadi semua makanan yang bersifat bau-bauan yang mengganggu, maka hukumnya makruh. Sudah sebut dalam kitab ni tadi, kena ajak bini kita hak yang ahli kitab tadi ni. Pertama dia kata babi, maksudnya yang seumpama dengannya lah muralazah tadi, anjing dan babi. Kemudian dia buat contoh bawang saja. So benda-benda yang bersifat makruh tak boleh makan. Tak boleh makan bukan maksud haram, ya. Makruh ada makruh li tahrim, ada makruh li mubah, tak ada masalah nak makan. Cuma kita kena pandai-pandai jagalah
Mungkin ada betul-betul yang mereka kata ambil beras makan lepas tu okey, tak bau, Allahu alam. Okey. Jadi ini hakikatnya makanan-makanan berbau ini khasiatnya tinggi dari sudut kesihatan. Antioksidannya tinggi, mineralnya tinggi, zat besinya tinggi. Sudut kesihatan baik. Cuma kita kena jaga-jagalah makan tu, itu je pun. Sama ada kita nak topak dengan gula-gula hek kan lepas tu untuk kurangkan bau, terpulang. Okey. Yang Nabi larang inda kulli solah. Yang ni yang Nabi tak bagi ni. Hang kalau hang makan petai, hang gosok lagi, lepas tu jangan terus pergi mayang. Kawan baru nak start, a'udzubillah, dah bau. Termasuk durian, tuan-tuan. Dengan dia rasa sedapnya tu ya, termasuk durian. Baru ni saya pun dalam grup, siapa yang dalam grup saya tu, kan di Thailand mereka suntik pokok durian, ingat berapa puluh jarum dah suntik ya, ubat. Sebab tu dalam perubatan kami, kalau saya rawat kanser lah, memang durian haram untuk pesakit kanser saya makan. Tak boleh langsung. Durian import, durian siam. Ada bahan pencetus atau pengaktif kanser dalam buah tersebut. Maka mereka yang ada kanser atau ketumbuhan, bila mereka makan durian, lambat sembuh. Kanser tadi boleh jadi akan aktif semula. So buah durian, buah mangga, buah-buah yang orang ada kanser jangan makan. Yang ada ketumbuhan thyroid bagai jangan makan. Yang ada fibroid, yang ada cyst jangan makan. Nah, ingat tu. Buah-buahan yang import kau boleh elak-elak. Chemical terlalu tinggi. Sebab tu tuan-tuan makan durian Pakda. Ni durian Pakda. Dengan durian kampung tuan-tuan makan. Pasal apa bila makan hak ni dia cepat pening. Ni cepat pening. Sebab depa banyak racun. Dia pun make dengan Cina dekat bentung sebagainya. So kita cepat pening. Maksudnya ada chemical. Saya tak makan lah, tapi yang duk makan beritahu tu dia kata memang begitu. Kita tak makan, orang belanja kita makan lah. Nama kata beli tak. Saya memang cari buah pokok betul. Kalau balik Kedah tu singgah Pokok Perak memang cari buah pokok. Sebab kita tak nak jaga kesihatan, jagalah. Okey. Dan haram perempuan yang semuriyah yang menyalahi ia akan Yahudi. Ni nak kena mengkaji satu lagi. Tulis Rumi dalam internet dia tak keluar. Dia kena cari dalam Arab juga. Samuriyah ni tuan-tuan, dia kalau tengok dalam ensiklopedia, dia sebut dinatu min diyanil qaumiyah, satu agama daripada agama-agama kaum yang menyeleweng daripada agama Yahudi. Ceritanya mudah faham, ajaran sesat ni ada sejak zaman dulu, cuma tak pecah banyak. Zaman kita yang Nabi sebut 73 golongan yang akan masuk syurga satu golongan, zaman kita fitnah banyak sangat, maka ajaran ni menjadi pecahan terlalu banyak. Tapi zaman Nabi dulu tak banyak. Kalau Yahudi pecahannya Samuriyah. Jadi haram kerana dia telah terkeluar, kira macam murtad lah, daripada agama Yahudi. Jadi dia panggil Samuriyah. Jadi bila saya letak ke ni, saya tak nak tuan-tuan perempuan letak nama anak tu, saya tulis tu. Jangan sedap sebut, tapi bunyi pun tak sedap tak. Samurai, macam pedang samurai pula bunyi. Kok lah siapa seronok nak letak nama, tak salah letak lah. Sebab dia nama ajaran agama yang terkeluar daripada agama Yahudi. Pecahan dia. Zaman Nabi Musa, kalau zaman Nabi Isa ada lagi satu kelompok, saya kita akan lihat. Dan bila lepas Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Sayyidina Osman, sudah mula wujudnya kelompok-kelompok, firqah-firqah, sehinggalah zaman Sayyidina Ali, akhirnya pecahan terlalu, ada yang Khawarij, ada yang Murji'ah, ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Ahli Sunnah.
Daripada 5 ialah pecah sampai kepada kita hari ni, entah macam-macam ajaran. Ayah Hafin, tak Ayah Hafin, Rasul Melayu semua, berbagai-bagai jenis. Jadinya tuan-tuan, yang Rasulullah sebut 73 golongan di akhir zaman, umat aku akan berada dalam 73 golongan yang lagu M. Nasir tu, 73 tu kan. Satu yang akan masuk ke dalam syurga, manhum ahlul sunnah wal jamaah. Jangan tinggal kepada 4 mazhab, Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Tuan-tuan, maka ahli sunnah wal jamaah, kita boleh tengok ataupun kita ambil ilmu daripada kuliah-kuliah di masjid dan surau dan majlis yang menggunakan kitab-kitab turas. Tuan-tuan, kalau mengaji di internet kena ada asas. Di internet lah macam-macam, tuan-tuan akan keliru, pening habis. Bila ustaz ni kata ini macam betul ustaz ni kata, tambahlah wujud macam fahaman Wahabi yang terlalu bagi orang pening bab-bab khilafiyah. Cerita tahlil, cerita kunut, cerita tak baca Sayyidina Muhammad, cerita benda-benda lagu tu nak bagi orang pening. Hak perkara pokok dia tak bahas. Hak judi haram pun tak nak tegak, tak nak bahas. Ini masalah. Jadi kita ni tuan-tuan jaga-jaga. Maka sebab itulah level bila kita belajar syariat Islam, dia ada 3 lah. Iman, Islam, iman dan ihsan. Level kita setakat ni, setakat Islam dan iman. Level ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau nampak macam Allah tu lihat kita. Level ni hanya geng-geng tarikat yang menguasai. Sebab bagi ahli-ahli tarikat, mereka ni dunia dah tak ada apa dah. Dia tak pedulilah ketupat daun palas ke ketupat buluh, daun buluh dia tak beli. Kita masih bertikai. Depa bagi depa dunia tak ada. Jadi siapa-siapa yang nak rasa kelazatan hati ini, maka dia perlu beralih kepada stage ihsan tadi. Nak beralih kepada stage ihsan ini, maka kita kena ada guru yang dipanggil mursyid. Mursyid level paling tinggi dia ada. Kalau kita lihat dalam siapa yang pendidikan tahulah yang konsep 5P, 5M okay, mendidik, mengajar, mentadbik tu. Jadi mursyid duduk atas sekali. Maka mursyid yang bagaimana? Yang menerima sanad wirid daripada Nabi SAW. Macam semalam masjid kita sambut maulid setiap bulan, kadang sebulan 2 kali. Tuan-tuan, di dunia ni kalau nak tengok hak duk rajin macam ni, di Yaman, di Malaysia dan di Indonesia. Negara lain tak ada, tuan-tuan. Ni nak cari hak maulid duk baca merjanji semua tak ada negara lain. Mesir masih ada, Mesir tak banyak tapi masih ada. Tapi yang betul-betul hidupkan sunnah ini Yaman, Malaysia, Indonesia, Brunei. Turki dia lebih kepada tarikat Allahumma salli ala Muhammad, yang menari pusing tu, Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau tuan-tuan pergi Turki kan tengok mereka duk menari pusing tu, itu adalah tarikat, ya. Jalaluddin Ar-Rumi ni dia pengasas tarikat ini, yang mana bila dia dalam keadaan duka cita, dia berzikir sambil dia pusing badan. Dalilnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Ada dalil tu. Mana orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia berbaring. Faham tak? Jadi dalil ni menunjukkan bahawa bukan solat dia, solat tak boleh lah main-main gitu. Tapi zikir, ingat kepada Allah. Jadi Jalaluddin Ar-Rumi ni beliau rasa kelazatan di situ bila dia ingat Allah, jangan dia pusing badan. Maka ilmu ini dituang kepada semua murid dia di Turki, amat masyhur dengan tarikat ini. Tarikat Jalaluddin Ar-Rumi. So dia berzikir, dia pusing tu berzikir, dia pusing dia tak pening. Saya tengok depan mata kan, dengan guru kita sembang guru dia duduk test depan tu, dia pusing, tak pening budak ni kata. Kalau kita mabuk, orang sayang lah.
Sebab apa? Dia punya kelazatan tu, dia dah rasa lazat. Apa saja kita buat bila dah rasa lazat, dia tak rasa apa. Sebab itu Sayyidina Ali bila orang nak cabut panah medan peperangan, dia kena panah, maka dia kata, nak cabut panah, cabut ketika aku semayang. Sebab bila dia semayang, dia khusyuk, dia fokus, dia tak terasa orang cabut panah kaki dia, sebab dia fokus. Kita zaman kita tak boleh tuan-tuan, kita Allah Akbar dia pirata, tupak tak siap lagi, sok rendang kambing ke rendang lembu, kita tak siap kita lagu tu. Habis Syawal dah fikir hal raya lagi. Kita level tu. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita nak level tahap-tahap yang ke atas ni, memang perlu betul-betul istiqamah. Sila. Okey. Maka balik pada cerita ajaran tadi, ya, ini Samuriyah yang menyahiyah akan Yahudi, dan yang Sabi'iyah yang menyahiyah akan Nasara pada asal agama mereka itu. Jadi agama Nasrani dia ada juga yang talibarut, yang pecah, yang sesat, yang dipanggil Sabi'iyah. Dalam Quran Allah sebut 3 tempat. Ni ada Allah sebut dalam Quran. Sekejap saya tengok. Saya dah 3 tempat. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina. Ya, satu. Was-sabiina, ya. Ayat surah Al-Baqarah ayat 62. Wasani fi qouli ta'ala innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladhina asyraku. Saya tak hurai sebab dia panjang ayat dia ni. Surah Al-Hajj ayat 17. Dan dalil ketiga, wasaris fi qouli ta'ala innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Maidah ayat 69. Jadi dia kata wasabi'iyah ni ialah jamak daripada perkataan sabiun, ismun fa'il min sabba yasabba idza kharaja min dini ila akhar. Mana orang yang keluar daripada agama dia kepada agama lain, macam murtad lah kalau kita Islam. Jadi kelompok kedua kita panggil Sabi'iyah. Ni ajaran sesat zaman dulu. As-Sabi'iyah, ya. Ni ajaran sesat zaman Nabi Musa. Ni ajaran sesat zaman Nabi Isa. Zaman Nabi kita cerita lah banyak sangat. Saya nak list Selangor saja berapa banyak data dah tu. Yang pakai niat sajalah macam-macam. Itu As-Sabi'iyah. Ia kelompok yang terkeluar daripada ajaran Nasrani, ajaran Kristian yang sebenarnya tu. Yang menyalahi ia akan Nasara pada asal agama mereka itu atau disyakkan pada menyalahinya adalah ciri-ciri yang salah. Macam Syiah di Malaysia, kalau ikut data JAKIM, Syiah di Malaysia semua dikategorikan sebagai sesat kerana kebanyakannya bermazhab Imam 12. Imam 12, sekarang dah imam ke-11, yang ke-12 yang Al-Muntazalah, macam kita tunggu Imam Mahdi lah. Mereka bersobah lah. Jadi itu di Malaysia. Di Kedah tempat saya ramai lah, di Pendang tu. Pendang markas Syiah lah. Jadi kalau di Pendang tuan-tuan jangan pelik lah, kalau Jumaat nampak pakai kepiah tak main Jumaat, itu biasa di Pendang. Di tempat saya. Jangan cakap apa tu Ojin tak sembahyang. Dia Syiah. Ya. Jadi pihak mufti memang, sebab sekarang ni akta tu tak ada, nak kena gubal akta untuk nak dakwa tu. Sebab jalan sesat dia tak ada penjara, dia denda je kot. Denda, orang bayar denda buat pula. Sebab dia tak ada undang-undang tu. Tu di tempat saya lah. So jangan pelik lah. Jadi memang mereka pakai kepiah macam kita. Cuma mereka Syiah. Jadi maknanya
totally kita nampak kira menyeleweng lah daripada ajaran Islam. Sebab tu saya kata kita hari ni kalau tuan-tuan tak mengaji betul-betul, tuan-tuan akan keliru. Ya, keliru. Sebab tu tolong mengaji, kuliah-kuliah masjid, dapat main-main ataupun kuliah kita macam ni. Ada info penting kita akan sampaikan. Ya. Dia ada satu ajaran Qadiani. Saya nak tanya macam mana kedudukan dia, sebab dia sudah terlalu lama berada di situ. Dan dia ada juga masjid di sendiri. Dan kita pun macam kita pun tak tahu kan, kadang mana lah kawan nak cuba kawan juga dengan dia, dengan anak-anak dia orang kan. Jadi saya pun tak tahu sebab benda tu wujud dah sekian lama. Even kalau kita pergi di Selayang tu, dia punya masjid dia dengan masjid hak Jami' ni tak jauh mana pun. Warna hijau elok masjid dia pun. Sila akhir bulan kalau kita salah masuk masjid depa, perkampungan depa lah, macam Arkom dululah. Okey. Cuma yang kita rasa pelik, saya tak tahu sikap kerajaan dalam hal ini, kenapa Al-Arqam mereka boleh benteras habis-habisan, sedangkan ajaran Qadiani depa boleh pula. Saya pun tak tahu. Nak jawab pun tak erti sebab ni kerja pemerintah. Fatwa memang sesat. Qadiani kalau di balik pulau tu Haji Mat Matahari. Lepas tu hak geng-geng anti hadis Kasim apa? Dr. Kasim Ahmad dah meninggal dah. Tapi warisan ni pun tu masih ada. Tu saya katakan kita keliru lah ni tuan-tuan. Kita orang Melayu pula, hak mana hak mudah hak tu dia nak hak ni mudah. Hak ni tak payah. Hak ni kunut tak payah baca, wirid tak payah baca, bismillah tak payah baca. Oh hak ni bagus. Seronok azan ni. Okey. Nampak tak kita? Jadi bila hal ibadat kita nak semua mudah. Tu yang lama-lama kita dah tinggal wirid, kita dah tinggal sayang tuan-tuan. Sayang. Jadi perkukuhkan akidah masing-masing. Sebab kita zaman ke zaman kita bimbang. Takut-takut bila kita meninggal kita tidak berada dalam golongan yang Nabi sebut tadi. Jangan tinggal kuliah rajin tanya ustaz rujuk, tengok. Dan jangan duk terpegun sangat dengan kehebatan orang-orang tertentu sehingga mempengaruhi. Sekarang ni kalau tengok dalam ajaran Hindu pun, sami-sami dia pun dah hebat sekarang baca bismillah akan main Fatihah. Ajaran Hindu. Itu macam mana orang Islam kita tak terpengaruh? Ini lagi tak kena sembahyang, rumah batu kan. Sami boleh baca Fatihah cantik. Siap bismillah Itu hak kita tengok real tu, hak boleh baca Fatihah bagai semua. Pening tuan-tuan, pening tuan-tuan. Sebab tu jangan lari pada masjid. Kita berada dalam kawasan macam ni, kira jaga elok-elok tuan-tuan. Keluar besok Allah. Ni kita senang, kita faham, kita dah wagamah, kita kata dah cerdik. Anak-anak kita ni kan anak kita yang duk main game dalam Facebook, duk main game yang ada unsur-unsur yang hina agama dan sebagainya. Yang ni kita bimbang. Dan tiada halal perempuan yang murtad bagi orang Islam. Maka jika murtad dua laki bini, laki isteri atau salah seorangnya dahulu daripada dukhul bersetubuhan. Sekali saya ulang baca sebelum saya terjemahkan. Dahulu daripada dukhul tunailah firaqnya, bukan firqahnya, kita baca faraqahnya, penceraian penceraian, yakni cerainya. Dia kata sini dia nak abang kat kita hukum tiada halal, maksudnya tak sah lah, haram berkahwin dengan perempuan yang murtad. Dua keadaan yang berbeza. Kita baca hak pertama tadi cerita perempuan bukan Islam, hak yang memang asal agama lain. So depa ni
katalah laki bini peluk Islam, tak perlu akad baru. Maksudnya akad ataupun pernikahan dalam agama mereka Islam iktiraf. Tak payah nak akad nikah baru. Ini kategori bukan Islam yang masuk Islam. Hak yang sekarang ni kita cerita pasal orang Islam yang murtad. Laki bini, tiba-tiba bini murtad, maka pernikahan tadi terbatal. Cerai automatik. Perceraian secara automatik. Tapi kalau kita sekarang, mahkamah lah akan putuskan. Hakim akan sebut, dengan ini mahkamah membatalkan perceraian antara si fulan dengan si fulanah kerana si fulanah telah murtad ataupun keluar daripada agama Islam menganut agama lain. So mahkamah akan sebut begitu, batal terus. So maksudnya cerailah. Dia tak perlu lafaz apa-apa ya, sebab automatik. Jadi kata dia di sini, tiada halal perempuan yang murtad bagi orang Islam, maka jika murtad kedua-duanya sekali, laki-laki dan perempuan, laki bini, atau salah seorang daripadanya, maksudnya sama ada laki-laki atau bini tadi, dahulu daripada dukhul, tunailah farakahnya. Maksudnya dahulu daripada dukhul, berlaku persetubuhan. Okey, dah berlaku persetubuhan, maka automatik tunailah perpisahan tersebut. Cerai itu berlaku salah seorang. Atau murtad kedua-duanya, atau salah seorangnya, kemudian daripada dukhul ditawakufkan penceraiannya. Maknanya hak step pertama tadi, depa ni menikah dan dah berlaku persetubuhan, tiba-tiba murtad salah seorang, maka automatik cerai berlaku. Tak kira lah yang murtad tu laki ke ataupun bini, atau murtad kedua-duanya. Keadaan kedua, belum berlaku persetubuhan, tiba-tiba murtad salah seorang, maka tawakuf, hukum tadi ditawakuf sebab hakim ataupun orang yang dekat perlu bagi nasihat dulu. Ni hampa ni lagu mana ni, kena baik balik ni, kena nasihat lah. Jangan tinggalkan Islam dan sebagainya, baik balik. Itu maksud yang kedua tadi. Jadi hukum tu dia akan tawakuf, terhenti sekejap. Itu maksudnya. Ditawakufkan farakahnya, perceraiannya, maka jika Islam kedua-duanya dalam iddah, berkekalanlah nikahnya. Bila dah nasihat semua, masih dalam iddah 3 bulan, okey, jadi pernikahan tadi kekal balik, tak perlu akad nikah baru lah. Maksudnya dia mengucap balik, dia masuk Islam balik. Okey, ni benda yang tak boleh buat main-main, bab murtad dengan main-main. Sebab tu Islam punya hukuman mudah, dia pancung, dia strict bab macam ni. Dan jika tiada, maka nyatalah farakahnya atau firqahnya, perceraiannya itu, daripada ketika murtad kedua-duanya atau salah seorangnya, dan haram diwaktikan dia berlaku persetubuhan, haram pada masa tawakuf yang tersebut, dan tiada dihadkan dia jika ia wati padanya. Wati ini persetubuhan. Wati bahasa Arab, waw ta ya. Dia dua ditulis. Kalau istilah dukhul, faham je ni, kalau istilah dukhul persetubuhan, tapi maksudnya persetubuhan yang pertama, first. Kalau wati persetubuhan tapi yang kali kedua, ketiga, keempat. Fahamlah kita fiqh nah. Kalau kita persetubuhan, kita faham sama aja. Hak pertama ke hak kedua ke sama, tapi dalam kitab Arab lain, dalam fiqh lain. Bila sebut dukhul tu maksudnya first mereka melakukan persetubuhan, itu dukhul. So bila dah yang kedua, ketiga, baru kita panggil wati, iaitu persetubuhan juga. Cuma termnya, term yang digunakan. Jadi mana bila kita baca kitab, kita jadi pening. Ni apa pula, apa beza? Sama aja, cuma
keadaan tu tak sama, ya, waktu tu. Itu maksudnya di sini. Jadi maknanya dalam tempoh tawakuf dinasihatkan kalau kata bersetuju masuk Islam balik, maka pernikahan tadi kekal macam biasa. Kalau tak nak juga, cerailah. Cerai. Jadi isu-isu yang melibatkan murtad ini kalau ikut di Malaysia memang teruk lah. Di Malaysia, rakyat Malaysia teruk. Isu murtad memang ketara. Berbanding di luar negara, ramai yang masuk Islam. Kita pula ramai yang keluar Islam. Akidah, pengaruh macam-macam. Ni yang nak masuk LGBT pula ni tak tahulah. Artis-artis yang jenis-jenis lagu ni baru ni kan ribut, katanya ribut di mana, di Keramat, di Bukit Bintang dan sebagainya tu. Allah dah bagi segena tu. Kat mana? Tak tahulah, Babylon ke Million ke benda, tak tahulah. Tapi maknanya Allah dah bagi segena tu. Kalau kita duk relax lagi, masalah bila mai bala, hak tak buat apa kena. Allah sebut dalam Quran, memang bila Allah timpakan bala, wala tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Bukan orang zalim je kena, orang tak zalim pun kena. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Ya, ini akhir zaman tuan-tuan. Pengaruh budaya luar terlalu banyak menyebabkan anak muda kita, orang sanggup beli tiket ribu-ribu tu. Saya dengar kata tiket ribu-ribu. Kalau demo kat anak yatim beri kat KWI pun bagus. Betul, boleh buat program. Ini beli tiket tengok maksiat. Tuan-tuan, saya tak tahulah, cuba kita bayangkan kalau ketika duduk terenjak-terenjak tu mati kita, Allah. Tak tahu su'il khatimah ke husnul khatimah. Kalau kita kata sempat mengucap, tak tahu kalau sempat mengucap ke tak dalam keadaan hingat-bingat, muzik dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kalau ikut kita dalam kumpulan warga emas kan, masuk saya sini pun boleh aku ni nak mati kat masjid tu, ya, masjid tempat-tempat baik je nak mati. Mana jalan pi ke lain pun teringat. Kalau boleh nak masjid je senang, tempat yang terbaik untuk kita mati. Tak kira lah masjid di mana-mana pun, orang nak benda tu. Sebab tu kalau kita pergi mana kan, kena ingatkan masjid tu sehingga musafir ingat. Itu paling penting lah. Jangan duduk seronok berjalan, kita lupa. Jalan-jalan lah, tapi kita kena ada satu ingat dalam hati tu, ya Allah, kalau aku nak matikan aku kat masjid. Itu yang penting. Barakah tu ada, ya, barakah rahmat di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sekadar itu dulu, kita habis dekat jika ia batik padanya, kita akan sambung babul khiyar fi nikahi wal ifafi wa nikahi raqiqi wa ma yudhkaru ma'aha. Kita sambung minggu depan insya-Allah biiznillah. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik itu terdapat kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Saya dengar qul wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tasbihu wa